السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqiraatih. Jadi kita sampai kepada hadis yang kedua. Jadi daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala bainama ta'kala nahnu kami julusun duduk Inda di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya akan bacakan insya-Allah hadis ni beserta dengan terjemahannya dan kita terus bincangkanlah apa yang dinyatakan di dalam syarah yang ditulis oleh Syekh Abdullah Muhammad ibn Abdullah Jardani dalam syarahnya yang bernama Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Jadi tak kala kami sedang duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ittala'a datang ataupun terzahir alaina kepada kami rajulun, seorang lelaki. Jadi lelaki tersebut ialah Jibril alaihi salatu wassalam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa seorang lelaki yang tidak dikenali oleh sahabat. Walaupun kebiasaannya Jibril datang dengan rupa salah seorang sahabat yang bernama Dihyah. Jadi Dihyah ni adalah sahabat yang paling cantik di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam syarah dinyatakan bahawa Jibril datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 24,000 kali. Setengah pendapat mengatakan bilangan yang berbeza. Syadidu bayadi thiyabi, bersangatan putih pakaiannya. Syadidu sawad sya'ar, dan bersangatan hitam rambutnya. Dan dimaksudkan dengan rambut tadi sebagaimana yang dinyatakan dalam riwayat Ibn Hibban ialah janggutnya. Jadi dalam syarah dinyatakan bahawa kedatangan Jibril dalam keadaan rupa yang amat cantik menunjukkan kepada bahawa disunatkan seseorang yang datang menziarahi pembesar-pembesar, ulama-ulama, nabi-nabi, wali-wali Allah untuk memakai pakaian yang cantik. Dan begitu juga disunatkan kepada penuntut ilmu apabila mereka tadi ingin menziarahi guru-guru mereka. Jadi Ibn Abdullah Izzuddin Ibn Abdul Salam dia berkata, tidak mengapa seseorang tadi memakai pakaian ulama yang menjadi syiar kepada ulama-ulama sekiranya manusia tidak menghormati melainkan apabila mereka berpakaian dengan pakaian sedemikian. Satu ketika Syekh Izzuddin sedang menunaikan ibadat umrah. Lalu dia menegur beberapa jemaah yang melakukan kesilapan, yang mereka tadi tidak mengenaliku semasa mereka tadi salah dalam beberapa perbuatan tawaf. Jadi disebabkan aku berpakaian dengan pakaian ihram, kan, maka mereka tadi tidak menerima nasihatku. Jadi apabila aku memakai semua pakaian ahli fiqh ulama, lalu aku menegur mereka, kan, pada ketika itu mereka tadi mendengar dan mentaati. Jadi sekiranya seseorang memakai pakaian, sama ada pakaian ulama, kan, ataupun pakaian menuntut ilmu, dengan untuk mengagungkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikurniakan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sambung hadis la yura alaihi atharus safar.
tidak dilihat ke atas lelaki tersebut kesan-kesan bermusafir. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak mengenali orang tersebut dari kalangan kami ahadun, seorang pun. Hatta jalasa, sehingga dah dia tadi duduk. Maksudnya dalam satu riwayat menyatakan, maksudnya dia bukan terus masuk lalu duduk kepada Nabi SAW, bahkan dia tadi memberi salam. Kemudian dia tadi meminta izin untuk masuk. Lalu dia duduk berdekatan dengan Nabi SAW. Fa'asnada. Lalu dia tadi menyandarkan rukbataihi, dua lututnya, ila rukbataihi, kepada dua lutut baginda SAW. Wawada'a, dan lelaki tersebut meletakkan kedua tapak tangannya ala fakhizaihi, atas kedua peha baginda SAW. Jadi dalam syarah nyatakan bahawa sesungguhnya Jibril berbuat sedemikian untuk memberi peringatan kepada kita bahawa sesungguhnya orang yang mempunyai hajat, orang yang jahil, orang yang mempunyai persoalan, sepatutnya dia tidak berasa malu untuk bertanya. Dan ingin juga mengajar bahawa sesungguhnya orang yang ditanya dengan sesuatu soalan, hendaklah dia tadi memaafkan kesilapan dan salah adab yang berlaku daripada orang yang bertanya. Kemudian lelaki tersebut bertanya, Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Nyatakanlah kepadaku tentang Islam. Jadi begitulah dalam riwayat, sesungguhnya lelaki tadi menyebut nama Muhammad. Maksudnya, sebagaimana kita maklum, menyebut nama, memanggil Nabi Muhammad dengan nama Muhammad dihukumkan oleh ulama sebagai haram, kerana perkara tersebut tidak mengagungkan. Dari setengah riwayat mengatakan berkemungkinan panggilan tersebut berlaku sebelum pengharaman, ataupun pengharaman tersebut hanya khusus kepada manusia, tidak kepada malaikat. Jadi sesungguhnya Jibril memanggil baginda dengan namanya sendiri untuk menguatkan sangkaan sahabat bahawa dia yang datang tadi ialah daripada Arab pendalaman, untuk menyembunyikan identiti sebenar Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi SAW menjawab, Al-Islam an tashhada, ialah kamu bersaksi alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah. Maksudnya, hendaklah kamu bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ialah utusan daripada Allah. Wa tuqimas salah, dan kau dirikan sembahyang. Wa tu'tiyaz zakah, dan kau tadi menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan kau menuju kepada Baitullahil Haram. In istata'ta, sekiranya mampu, sabilan ilaihi, perjalanan kepadanya. Jadi setelah Nabi SAW menjawab dengan rukun Islam tersebut, qala, berkata lelaki tadi, sadaqta, maka kamu benar pada jawapan yang telah kamu beritahu. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, fa'ajibna lahu, kami berasa hairan. Lahu, daripada orang tersebut. Yas'aluhu, bagaimanakah dia bertanya. Wa yusaddiqhu, lalu dia sendiri yang membenarkan Nabi Muhammad SAW. Qala, berkata, kemudian lelaki tersebut berkata, fa akhbirni anil iman, khabarlah kepadaku tentang keimanan. Maka Nabi SAW menjawab, an tu'mina, hendaklah kamu beriman, billahi, dengan Allah, wa malaikati, dan malaikat-malaikatnya. Jadi beriman dengan Allah ialah beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala kesempurnaan. Adapun beriman dengan malaikat ialah beriktikad bahawa malaikat tadi adalah jisim yang dicipta daripada nur, yang mampu untuk menzahirkan diri dalam pelbagai bentuk yang berbeza-beza. Dan makna beriman dengan malaikat ialah membenarkan kewujudan mereka, bahawa sesungguhnya malaikat ialah hamba Allah yang dimuliakan, yang tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diarahkan, dan mereka melaksanakan segala yang diperintahkan. Dan bilangan malaikat tersebut tidak mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya nyatakan dalam hadis, ini saya baca syarahnya, tiada tempat di langit yang 7, tempat sebesar tapak kaki ataupun sejengkal ataupun sebesar tapak tangan, melainkan pada tempat tersebut ada malaikat yang berdiri, sedang berdiri menghadap Allah, ataupun sedang rukuk, atau malaikat tadi sedang sujud. Dan sebagian ulama menyatakan antara makhluk yang paling
menakjubkan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ialah malaikat, yang sebahagian dicipta daripada api dan sebahagian yang dicipta daripada salji. Tidaklah api tersebut akan mencairkan salji, dan tidak juga salji tadi memadamkan api. Dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Allah, mengagungkan Allah, mengesakan Allah, dan dia berkata kepada doanya, Allahumma ya man allafa baina salji wan nar, alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Masa malaikat tadi berkata, wahai Allah Subhanahu wa taala, yang memeserakan antara salji dan api pada diriku, maka kau meserakanlah antara hati hamba-hambamu yang beriman. Ini satu faedah menyatakan bahawa wajib kita mengetahui 10 malaikat secara terperinci, iaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, dan penulis kebaikan dan kejahatan, dan dinamakan setiap satu daripada malaikat tersebut Raqib dan Atid. Wa kutubih, dan hendaklah seorang tadi beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Makna beriman dengan kitab Allah ialah beriman bahawa sesungguhnya kitab tersebut ialah kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan bilangan kitab yang diturunkan, setengah pendapat berkata ialah 104. Setengah pendapat mengatakan bilangan yang lain. Adapun yang wajib diketahui secara terperinci ialah kitab Taurat yang diturunkan kepada Sayyidina Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur yang diturunkan kepada Sayyidina Daud, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, hendaklah beriman dengan Rasul, membenarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka kepada makhluk untuk memberi hidayat kepada jalan yang benar, dan mereka tadi ialah makhluk yang benar pada segala yang mereka bawa daripada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib beriman dengan 25 dari kalangan mereka dengan nama-nama mereka secara terperinci. Wal yaumil akhir, dan hari yang terakhir. Maksud wajib seseorang tadi beriman dengan hari akhirat, iaitu hari kiamat. Dinamakan sebagai hari yang terakhir kerana tiada lagi malam selepas hari tersebut. Dan makna beriman dengan hari akhirat ialah membenarkan kewujudan hari akhirat tersebut dan segala yang akan berlaku pada hari terakhir tadi, seperti dibangkitkan makhluk, dihisap makhluk dan ditimbang amal mereka, dan berjalan mereka di atas titian sirat, dan sebahagian daripada mereka dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah, dan sebahagian daripada mereka dimasukkan ke dalam syurga dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berkata, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hendaklah kamu beriman dengan qadar baik dan jahatnya. Jadi dalam syarah dinyatakan hendaklah kita tadi membenarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kejahatan dan kebaikan sebelum mencipta segala makhluknya, dan segala apa yang telah berlaku dan akan berlaku dengan qada Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah dan iradat Allah. Jadi tidak beriman dengan qada dan qadar ini melainkan orang yang bersungguh-sungguh memahami agamanya. Jadi dalam hadis dinyatakan bahawa sesungguhnya beriman dengan qada dan qadar akan menghilangkan kegelisahan dan kesedihan seseorang. Dan sesungguhnya salaf soleh, sekiranya seseorang tadi bertanya kepada mereka tentang qada dan qadar, nescaya mereka akan menjawab, qada dan qadar ialah kamu meyakini bahawa segala apa yang menimpa kamu tidak akan terlepas daripada kamu, dan apa segala yang tidak ditakdirkan ke atas kamu tidak akan menimpa kamu. Jadi Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tidak pernah Nabi menghantarku untuk menunaikan sesuatu tuntutan hajat, tetapi perkara tersebut tidak sempurna, melainkan Nabi akan berkata, lau qadakan, jikalau Allah Ta'ala telah mentakdirkan, nescaya perkara tersebut berlaku. Walau qaddarakan, nescaya sekiranya Allah Ta'ala mentakdirkan, nescaya perkara tersebut akan berlaku. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, khalaqtul khaira wasyarr, aku mencipta kebaikan dan kejahatan, maka berbahagialah orang yang aku ciptanya untuk kebaikan, dan aku zahirkan kebaikan di atas kedua tangannya, dan celakalah orang yang aku ciptanya untuk kejahatan, dan aku zahirkan kejahatan di atas dua tangannya. Dan paling celaka sekali dan amat celaka kepada orang yang berkata, mengapa dan kenapakah? Jadi kesimpulannya dinyatakan di dalam syarah bahawa sesungguhnya kesemua perbuatan makhluk
dan apa sahaja yang terzahir kemanfaatan dan kemudaratan ialah berdasarkan kepada apa yang telah lalu di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka tiada kemanfaatan seseorang tadi ingin menyelamatkan dirinya daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya diriwayatkan satu kisah seorang raja, maksudnya ahli-ahli nujum, kepada raja tersebut telah berkata, kamu akan mati pada hari tertentu, pada hari yang tersebut, pada waktu sebulan kan, dengan sebab digigit, dengan disengat oleh seekor kalajengking. Dan apabila sampai waktu yang dinyatakan oleh tukang nujum tersebut, maka raja tadi menukar ataupun menanggalkan segala pakaiannya, dan dia tadi menunggang kudanya. Setelah kuda tadi dibersihkan, semua bahagian kuda tadi dibersihkan, kemudian dia masuk ke dalam laut kerana dia takut kepada takdir yang telah dinyatakan oleh tukang nujum tadi. Maka tiba-tiba kuda tadi bersin, maka keluar daripada hidung kuda tersebut kalajengking, lalu menggigit atau menyengat raja tersebut, lalu mati. Maka sesungguhnya tidak dapat seseorang tadi lari daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sambung hadis tadi, maka Rasulullah, Jibril tadi berkata, qala sadaqta. Maka Jibril berkata, benarlah kamu pada jawapan tentang keimanan tadi, tentang persoalan tentang iman. Kemudian Jibril bertanya lagi, qala fa akhbirni anil ihsan. Khabarkanlah kepadaku tentang ihsan, yakni keikhlasan. Qala, maka Nabi SAW menjawab, an ta'budallah, sesungguhnya kamu menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekiranya kamu tidak melihat Tuhan tersebut, maka sesungguhnya dia tadi melihat kepada kamu. Jadi dalam syarah dinyatakan bahawa sesungguhnya ulama menyatakan bahawa ibadat manusia dibahagikan kepada 3 peringkat. Peringkat pertama ialah seseorang yang melakukan ibadat atas syarat-syarat yang akan menggugurkan tuntutan daripadanya. Maksudnya sempurna dengan rukun, syarat dan seumpamanya. Dan peringkat yang kedua ialah orang yang melakukan ibadat dengan syarat yang sempurna, rukun dan seumpamanya, dan kuat ke atas dirinya bahawa dia tadi melihat Allah Subhanahu wa taala, memandang kepadanya. Maka ini diistilahkan sebagai maqamul muraqabah. Maksudnya dia merasakan Allah melihat kepada dirinya. Ada peringkat yang ketiga ialah seseorang tadi melakukan sesuatu amalan dengan sempurna rukun dan syarat, tetapi dia sudah tenggelam ke dalam laut pembukaan hijab, maka seolah dia memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diistilahkan sebagai maqamul musyahadah. Jadi penulis berkata ketiga-tiga maqam tersebut diistilahkan sebagai ihsan. Maka sesiapa saja, maka ditanya Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, apakah ibadat yang paling baik sekali? Ma afdal ta'at? Maka Ibnu Athaillah berkata, ibadat yang paling baik ialah muraqabatul haqqi ala dawamil awqat. Memerhatikan Allah Subhanahu wa taala berpanjangan segala waktu-waktu. Itu beberapa perkataan ulama lah, dan diriwayatkan dalam syarah ni satu kisah yang masyhur bahawa sebahagian daripada guru-guru, sebahagian daripada syekh, dia telah menyayangi salah seorang daripada anak muridnya, dan dia lebih memberi perhatian kepada anak murid tersebut. Maka mereka, ibu bapa tadi bertanya, kenapa kamu melebihkan pelajar ni lebih daripada anak-anak kami? Maka satu ketika guru tadi memberikan kepada setiap anak murid tadi seekor burung, dan guru tadi berkata, sembelihlah burung tersebut di tempat yang tiada seorang pun dapat melihat kamu. Maka semua pelajar tadi pergi ke tempat yang tersembunyi, sehinggalah pelajar yang terakhir tadi datang dalam keadaan burungnya tidak disembelih. Maka syekh bertanya, mengapakah kamu tidak mensembelih burung tersebut? Murid tadi menjawab, kamu memerintahkan daku untuk menyembelihnya di tempat yang tidak dilihat oleh sesiapa pun. Maka dia kata, tiada satu tempat pun melainkan Allah Subhanahu wa taala melihat. Maka syekh berkata kepada pelajar-pelajar yang lain, disebabkan oleh inilah kelebihan muraqabah tadi, aku mengutamakan pelajar ini lebih daripada kamu semua. Kerana pelajar ini dia lebih memandang kepada pandangan Allah kepada dirinya. Dia tidak lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 soalan pertama yang ditanya oleh Jibril. Kemudian Jibril bertanya soalan yang keempat. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Khabarlah kepadaku tentang as-sa'ah, maknanya hari kiamat. Jadi sa'ah ni maksudnya waktu.
sa'ah, dari segi bahasa ialah satu waktu yang tertentu. Jadi waktu tadi diistilahkan sebagai kiamat. Jadi kiamat dinamakan dengan satu waktu ataupun sejenak ataupun serta-merta kerana dia tadi datang kepada manusia dalam keadaan yang tidak disedari. Sehingga kan salah seorang daripada dalam syarah dinyatakan, sehingga kan salah seorang daripada manusia tadi mengangkat tangannya untuk menyuap satu suapan ke dalam mulutnya. Disebabkan kiamat tadi berlaku, maka dia tidak sempat untuk menyuap makanan ke dalam mulutnya. Dan apabila Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang kiamat, maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat tadi, maksud tentang waktu kedatangan kiamat, lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Bermaksud kedua-dua mereka tadi tidak mengetahui tentang waktu berlakunya. Cuma dalam syarah dinyatakan bahawa sesungguhnya al-haq, pendapat yang benar, anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yaqbid nabiyyana sallallahu alaihi wasallam hatta atla'ahu ala kulli ma abhamahu alaihi illa annahu amarahu bikatmil ba'd wal i'lami bil ba'di. Ini pendapat yang muktamad lah. Dalam syarah dinyatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan setelah Allah tadi memberitahu kepada Nabi Muhammad segala perkara yang disembunyikan, segala perkara yang kesamaran, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak menyampaikan perkara tersebut. Bahkan Nabi menyembunyikan sebahagian perkara tadi dan Nabi menyampaikan sebahagian kepada orang-orang tertentu. Kemudian Jibril bertanya, fa'akhbirni, khabarkan kepada aku an amaratiha, tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Maka Nabi SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha. Antalida melahirkan, al-amatu seseorang hamba, rabbataha tuannya sendiri. Jadi dalam syarah dinyatakan bahawa ulama bersisih pendapat tentang makna hamba perempuan melahirkan tuannya. Setengah pendapat mengatakan bahawa akan sampai satu zaman berlaku peperangan dan banyak hamba abdi perempuan yang menjadi tawanan. Lalu apabila dia tadi melahirkan anak daripada tuannya, maka anak tadi akan menduduki tempat bapanya daripada sudut pemilikan. Dan setengah riwayat, setengah ulama mengatakan itulah satu keadaan di mana hamba-hamba perempuan tadi melahirkan ramai raja-raja. Maksudnya di zaman akan berlaku satu zaman, maksudnya kebanyakan manusia dia akan berkahwin dengan perempuan yang merdeka. Daripada perempuan yang merdeka inilah akan lahirnya raja-raja. Tapi berlaku pada satu ketika, sebagaimana dinyatakan dalam kerajaan Bani al-Abbas, berlaku orang biasa berkahwin dengan hamba abdi, lalu lahir daripadanya pemerintah-pemerintah. Itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, wa antaral hufata, kamu akan melihat hufata, orang yang berkaki ayam, al-urat, orang yang tidak berpakaian dengan pakaian yang sempurna. Maksudnya orang yang tidak memakai dengan pakaian yang mewah. Al-alata, orang yang bergantung kepada orang lain, fakir miskin. Ri'a asyai, pengembala kambing. Yatatawaluna, bermegah-megah dalam meninggikan fil bunyan, pada binaan-binaan mereka. Inilah alamat yang kedua yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Jadi dalam syarah dinyatakan bahawa al-murad, yang dimaksudkan ialah orang-orang yang tidak terkenal. Maksudnya orang-orang yang tidak dipandang. Akan sampai satu masa mereka menjadi pembesar-pembesar. Dan mereka tadi mempunyai pemilik harta yang amat banyak. Dan keinginan mereka pada ketika itu ialah membina bangunan-bangunan yang tinggi. Dan mereka tadi bermegah dengan bangunan tersebut. Sehingga kan salah seorang akan berkata kepada salah seorang yang lain, binaanku lebih tinggi daripada binaan kamu. Dan seorang pula lagi berkata, bangunanku lebih cantik daripada bangunan kamu. Dan kesemua mereka tidak berkata dalam keadaan ujub dan sombong. Kemudian penulis syarah berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya meninggikan bangunan tidak pernah diketahui di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan binaan-binaan mereka amat rendah, mengikut sekadar hajat semata-mata. Sesungguhnya Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, dia berkata, semasa daku kanak-kanak, daku masuk kepada rumah isteri-isteri Nabi Muhammad SAW di zaman Khalifah Sayyidina Uthman, maka daku dapat menyentuh bumbung rumah-rumah tersebut dengan tanganku. Dan Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sayyidina Anas, sesungguhnya Rasulullah melihat satu kubah
yang tinggi dibina di zaman baginda. Kemudian Nabi berkata, apakah ini? Maka mereka berkata, ini kubah bagi sepulan-sepulan. Maka Nabi diam. Sehinggalah orang tersebut datang. Lalu Nabi memalingkan muka daripada orang yang tuan kepada kubah tadi. Maka tuan kubah tadi bertanya kepada sahabat-sahabat baginda, apakah yang telah berlaku? Maka mereka berkata, kami diberitahu, kami memaklumkan kepada baginda bahawa kamu telah membina kubah tersebut. Maka serta-merta dia tadi balik ke rumahnya dan merobohkan kubah yang dibina tadi. Maka Rasulullah SAW keluar satu ketika dan Nabi melihat kubah tadi sudah tiada. Maka Nabi bertanya tentangnya. Maka mereka menjawab, sesungguhnya pemilik kubah tadi bertanya kepada kami. Dan dia tadi bertanya, kenapakah Nabi tadi berpaling daripadanya? Jadi kami mengkhabarkan perkhabaran tersebut. Maka lalu dia serta-merta meruntuhkan kubah yang telah dibina. Maka Nabi SAW bersabda, ketahuilah bahawa sesungguhnya setiap binaan, maka dia tadi ialah bala kepada tuannya. Kecuali keadaan yang tidak boleh dielakkan. Maksudnya rumah yang perlu untuk dirinya berlindung, ahli keluarga, anak-anak, itu saja yang tidak akan menjadi bala kepada tuannya. Daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, siapa yang membina bangunan yang melebihi kadar yang diperlukan, akan diseru satu suara daripada langit, ya aduwallah ila aina turid, wahai musuh Allah subhanahu wa ta'ala, kemanakah kamu nak pergi? Dan dinyatakan dalam syarah, sepatutnya sesiapa saja yang melintas ataupun berjalan di sebelah ataupun berhampiran dengan bangunan-bangunan yang tinggi, yang amat cantik, agar tidak memandang kepada bangunan tersebut. Sesungguhnya Sufyan As-Sawri satu ketika dia berjalan bersama-sama dengan sahabatnya. Kemudian sahabat tadi memandang kepada pintu rumah yang amat tinggi, yang amat besar. Kemudian Sayyidina Sufyan As-Sawri berkata, jangan kamu memandang kepada rumah tersebut. Sesungguhnya manusia, sekiranya tidak dilihat kepada binaan mereka, nescaya tuan rumah tadi, dia kata, sekiranya manusia-manusia yang lalu lalang tidak memandang kepada rumah-rumah yang dibina, nescaya tuannya tidak akan melakukan pembaziran ini. Jadi dia kata, orang yang memandang kepada rumah tersebut bersama-sama menolong orang tadi dalam membazirkan hartanya, maka dia sama-sama mendapat dosa. Tadi diriwayatkan daripada Ibnu Muti' satu ketika dia memandang kepada rumahnya, lalu dia berasa amat teruja dengan kecantikan rumahnya, lalu tiba-tiba dia tadi menangis. Maka dia berkata, demi Allah, sekiranya tiada kematian, nescaya aku akan bergembira dengan kamu, wahai rumah. Dan sekiranya tiada kesempitan kubur, nescaya mata kau akan gembira dengan dunia. Kemudian dia tadi menangis, sehinggalah suara ini terangkat dengan amat tinggi, rahimahullah ta'ala. Kemudian penulis syarah berkata, sesungguhnya hari kiamat yang dinyatakan dalam hadis ni, ada beberapa alamat, antaranya alamat yang besar dan antaranya ialah alamat yang kecil. Adapun alamat tanda ataupun tanda kiamat yang kecil, antaranya ialah diangkat ilmu dengan kematian ahli ilmu tersebut. Dan antara alamat tanda kiamat yang kecil juga ialah banyak berlaku gempa bumi, berlakunya fitnah, zina, minum arak, riba, menderhakai kedua ibu bapa, dan menzahirkan maksiat secara terang-terangan, tidak menunaikan solat, pecah amanah, hukum hudud tidak dilaksanakan, kurangnya amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan orang-orang yang berkedudukan tinggi sudah tidak lagi ingin menunaikan azan dan meninggalkan laungan azan dari kepada manusia-manusia bawahan. Dan antara tanda-tanda kiamat yang besar ialah antaranya zahirnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turun Nabi Isa AS, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan terbit matahari daripada sebelah barat. Jadi dinyatakan dalam syarah, maksudnya ada banyak tanda-tanda tentang hari kiamat. Cuma Nabi SAW memberitahu dua daripada tanda kiamat tersebut. Jadi sebagai penutup hadis ni, summan talaqa, kemudian Sayyidina Umar berkata, summan talaqa, kemudian orang yang bertanya soalan tadi pergi. Falabithu, maka Sayyidina Umar berkata, daku pun tunggu, dia kata, ataupun daku berdiam diri tanpa daku mengetahui siapakah lelaki tersebut. Dan setengah riwayat mengatakan bahawa malian, maksudnya nyatakan malian satu masa yang panjang. Setengah riwayat mengatakan 3 hari. Kan Sayyidina Umar berdiam diri, tunggu apakah yang akan dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, ya Umaru, wahai Sayyidina Umar, atadri manis sa'il, adakah kamu mengetahui siapakah yang bertanya?
Qultu, daku menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Sesungguhnya Allah dan Rasul inilah yang lebih mengetahui. Jadi dalam syarah nyatakan bahawa sesungguhnya yang berada bersama-sama dengan Sayyidina Umar tadi ramai. Ada ramai sahabat yang berada bersama-sama dengan Sayyidina Umar. Tapi Nabi SAW mengkhususkan kepada Sayyidina Umar. Nabi kata, wahai Umar, adakah kamu mengetahui siapa yang datang 3 hari lepas? Jadi dalam syarah dikatakan, kenapakah Nabi mengkhususkan Sayyidina Umar sahaja? Itu nak menunjukkan kepada keagungan dan ketinggian maqam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan nak menunjukkan kepada adab bahawa sesungguhnya orang alim tadi dia sentiasa mengingatkan pelajar-pelajar yang paling baik tadi ataupun pelajar-pelajar yang paling cerdas akalnya kepada faedah-faedah khusus di dalam sesuatu ilmu, kerana mereka tadilah yang sebenarnya lebih peka dia yang akan mengambil ilmu tersebut. Dan apabila Sayyidina Umar menjawab Allah wa rasuluhu a'lam, maka dalam syarah dinyatakan bahawa itu ialah adab yang amat baik daripada sudut menyerahkan ilmu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi difahami daripada situ, apabila seorang murid ditanya oleh syekhnya tentang satu perkara, adakah dia tahu ataupun tidak, maka jangan dia berjawab, aku tahu. Kerana sekiranya dia tak tahu, tapi dia berkata tahu, maka dia sesungguhnya telah berdusta. Dan sekiranya dia tahu sekalipun, dan dia menjawab, aku mengetahuinya, hurima min barakati lafzi ustazihi, maka dia akan diharamkan daripada keberkatan suara lafaz daripada gurunya, dan daripada faedah yang mungkin gurunya akan tambah daripada apa ilmu yang telah dia miliki. Bal yaqulu, bahkan apa yang dia nak jawab. Maksudnya apabila guru bertanya, kamu tahu tak? Maka kita jawablah, Allahu wa ahlul ilmi a'lam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan ahli ilmu, mereka lah yang lebih mengetahui. Jadi setelah Nabi menyeru Sayyidina Umar tadi, kemudian Nabi SAW berkata, fa'innahu, bahawa sesungguhnya yang datang tadi ialah Jibril. Atakum, dia datang kepada kamu, yu'allimukum dinakum, dia mengajarkan kepada kamu agama kamu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Jadi secara keseluruhannya kita dah sempurna membacakan hadis yang kedua dengan syarahannya daripada kitab Al-Jawahir Lu'lu'iyah. Cuma sebagai kesimpulannya, maksudnya makna keseluruhan daripada hadis tadi, sekiranya kita membaca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Jadi 2 kalimat yang pertama tadi, Alhamdulillah, dia merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan zatnya. Maksudnya Alham rujuk kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah, dia merujuk kepada zat yang maha agung. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan 3 namanya, bermula dengan nama Rabb dan disandarkan kepada Al-Alamin. Kemudian dia sebut nama Rahman, kemudian disebut nama Rahim. Dari situ ada 3 martabat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan nama yang keempat, iaitu Malik. Maksud nama yang menggerunkan. Maksudnya maknanya Allah Ta'ala memiliki hari pembalasan. Jadi daripada hadis yang sedang kita baca ni, hadis ni dia memperincikan surah Fatihah yang kita baca. Maksudnya apabila kita membaca tentang Rabbil Alamin, pentarbiahan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ dia merujuk kepada martabat Islam yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dalam martabat Islam ni kita memerlukan kepada pentarbiahan, bimbingan khusus bagaimanakah cara berzikir untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah cara kita nak menunaikan haji, dan bagaimanakah kita nak menunaikan solat. Jadi itu merujuk kepada Rabb, lafaz tarbiyah. Kerana apabila kita tadi mengamalkan dan kita telah ditarbiyah, maka kita akan dikurniakan dengan nikmat. Dan nikmat yang umum yang dicapai tadi ialah al-iman, keimanan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dizahirkan dengan nama Ar-Rahman. Dan kemudian apabila seseorang tadi berusaha dengan lebih khusus lagi, maka dia akan dikurniakan dengan nikmat yang teragung, iaitu nikmat Al-Ihsan, yang diistilahkan di bawah nama Ar-Rahim. Nama dan Rahim tadi dia merujuk kepada nikmat yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk-makhluk ni yang dicintai. Dan yang terakhir sekali dinyatakan tentang lafaz Malik, nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hari pembalasan. Dan hari pembalasan itulah yang keempat, yang soalan keempat yang ditanya oleh Jibril, iaitu tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat, dan tanda-tanda hari kiamat tersebut. Jadi dalam syarah dinyatakan apakah faedah menyatakan tentang hari kiamat tadi. Maksudnya sebagian kita dah bincang, 3 nama Allah yang pertama, Rabb, Rahman, Rahim, dia merujuk kepada
pemberian. Dia merujuk kepada kurniaan daripada Allah, kurniaan pentarbiahan, kurniaan keimanan, dan kurniaan ihsan dan seumpamanya. Jadi lafaz kurniaan dia merujuk kepada hubungan rojak kita dengan Allah. Maksudnya pengharapan kita dengan Allah. Dan maksud kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharap sesuatu kurniaan. Tapi sekiranya seseorang tadi berkekalan dalam rojak tadi, maka akan berlaku satu keadaan yang berbahaya. Dikhawatiri hatinya akan rosak kerana tiada langsung perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala mengimbangi ke rojak tersebut dengan lafaz maliki. Maksudnya Allah lah yang memiliki. Jadi memiliki tadi merujuk kepada Yaumiddin, hari pembalasan. Jadi hari pembalasan tadi disebut dalam hadis ini dengan nama As-Sa'ah. Maksud daripada sudut manakah hari pembalasan tadi amat ditakuti? Daripada sudut As-Sa'ah. Maksudnya datangnya hari pembalasan tadi serta-merta tanpa boleh disangka-sangka. Jadi itu maksudnya satu, Allah Ta'ala mengurniakan kepada manusia tadi masa untuk dia tadi beribadat, masa untuk dia tadi bertobat. Tapi sekiranya masa tadi putus serta-merta, maka sepatutnya perkara tadi amat menakutkan seseorang. Kerana bala datang serta-merta, tak sempat bersedia dan seumpamanya. Jadi setelah dia beritahu perkara yang menakutkan, yang diistilahkan sebagai al-khawf, iaitu hari kiamat yang amat menggerunkan, maka disebut dua perkara yang akan merosakkan ketakutan tadi. Maksud dua perkara, hijab yang paling kuat yang akan menyebabkan seseorang tadi tidak takut. Walaupun kita ceritakan tentang seksaan, walaupun kita ceritakan tentang neraka, walaupun kita cerita tentang mahsyar, dua perkara yang menyebabkan seseorang tadi hilang ketakutan ialah pertama sekali yang Nabi kata, antalidal amatu rabbataha. Maksudnya, manusia yang lahir dengan kecintaan kepimpinan. Maksudnya penyakit yang paling bahaya sekali ialah hubbur riyasah. Cinta kan nak menjadi ketua, kan, berebut jawatan, berebut pangkat, bersaing kerana jawatan pangkat dan seumpamanya. Itu penyakit yang paling bahaya sekali. Penyakit yang kedua yang Nabi isyarahkan, orang-orang miskin membina bangunan-bangunan yang tinggi. Itulah kita maklum, penyakit dipanggil sebagai hubbud dunya, cinta kepada dunia. Jadi ni dua penyakit ataupun dua hijab yang paling bahaya sekali yang akan menyebabkan seseorang tadi tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyedari bahawa adanya siksaan di dalam kubur, kan, tidak menyedari bahawa dia akan menghadap kepada alam lain yang lebih menakutkan, yang lebih berbahaya. Jadi sekiranya kita tadi ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu memperbanyakkan mengingati perkara yang memutuskan kelazatan dari iaitu kematian. Dan hendaklah kita beriktikad bahawa kematian akan datang tanpa dapat kita sedari. Bilakah mati itu akan datang yang akan memutuskan keseronokan yang kita berada tadi, yang sedang kita berada di dunia. Jadi itu beberapa syarahan atau beberapa panduan yang kita boleh ambil daripada hadis yang ketiga, hadis yang kedua ni. Iaitu hadis ni dia memperincikan tentang hadis yang pertama. Dalam hadis pertama kita ada bincang ada 3 maqam, iaitu maqam syariat, tarekat dan hakikat. Jadi dalam hadis ni dinyatakan secara terperinci seseorang apakah ibadat pada maqam syariat, apakah ibadat pada tempat tarekat, dan apakah amalan apabila seseorang itu sampai pada perkara hakikat. Dan dinyatakan juga bahawa apakah penghalang daripada seseorang tadi berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dunia, dan yang paling ditakuti sekali adalah kecintaan kepada kedudukan, kemasyhuran, pangkat, kemegahan dan seumpamanya. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberi taufik dan hidayah kepada kita dan membolehkan kita tadi berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan daripada kita segala hijab jasmani dan rohani. Moga-moga Allah Taala memberi taufik panduan kepada kita. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.